Angka maut akibat COVID-19 meningkat kepada 8 individu. Bukit Aman sahkan 6 anggota polis positif COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zaira Sri Zakaria. Sebanyak 4 lagi kematian direkodkan akibat COVID-19 di Malaysia menjadikan jumlah keseluruhan angka maut meningkat kepada 8 kes. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah dalam satu kenyataan menerusi Facebook kira-kira jam 7 petang tadi. Dan salah satu daripada 8 kematian itu membabitkan kes ke-238 yang merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 50 tahun daripada kluster Perhimpunan Tabligh di Masjid Jamek Seri Petaling. Sementara 2 lagi kematian dilaporkan di Sarawak. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, mangsa dimasukkan ke Hospital Melaka pada 12 Mac lalu dengan gejala jangkitan pernafasan akut teruk. Mangsa juga mempunyai masalah kesihatan lain seperti kencing manis dan darah tinggi. Beliau telah dimasukkan ke Hospital Melaka pada 12 Mac 2020 dengan gejala severe acute respiratory failure. Beliau telah diberikan bantuan mesin pernafasan pada hari kelima kemasukan di ward isolasi dan ketika dalam penjagaan di ICU. Sementara itu, kesihatan beliau merosot hari demi hari sejak kemasukan dan disahkan meninggal dunia pada 21 Mac 2020 pada jam 1.30 pagi. Setakat jam 12 tengah hari tadi, 153 kes COVID-19 baharu dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan kes positif jangkitan adalah 1,183 kes. Daripada kes baharu yang dilaporkan hari ini, 90 kes berkaitan dengan kluster Perhimpunan Tabligh di Masjid Jamek Seri Petaling. Seramai 37 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 23 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Selain itu, 27 kes pulih dan dibenarkan discharge hari ini. Jenazah mangsa keempat wabak COVID-19 yang meninggal dunia awal pagi tadi di unit rawatan rapi Hospital Melaka selamat dikebumikan. Allahyarham berusia 50 tahun dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Johor di Jasin kira-kira jam 2 petang. Jenazah dibawa ke tanah perkuburan berkenaan pada jam 1.30 tengah hari diiringi oleh petugas kesihatan. Hanya beberapa petugas termasuk imam masjid dibenarkan berada di lokasi berkenaan. Dalam pada itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS melaporkan 2 lagi kematian membabitkan ibu dan anak perempuan dari satu keluarga yang sama, masing-masing berusia 79 dan 40 tahun. Kenyataan yang dikeluarkan 5 petang tadi memaklumkan mangsa pertama keluarga itu meninggal dunia pada 2 pagi Rabu lalu, manakala mangsa kedua meninggal pada 1 tengah hari tadi. Seorang ahli keluarga mangsa masih dirawat di Hospital Umum Sarawak. Menurut kenyataan itu lagi, pelaporan kes kematian lambat diterima kerana menunggu keputusan ujian makmal yang dihantar ke makmal swasta di Kuala Lumpur. Sarawak hari ini mencatatkan pertambahan 10 lagi kes baharu positif COVID-19 menjadikan jumlah bilangan kes di Sarawak sebanyak 68 kes sejak pertama dilaporkan pada 13 Mac. 7 lagi kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan 2 petugas fasiliti kesihatan swasta turut disahkan dijangkiti COVID-19. Ini menjadikan 19 kaki tangan KKM dan 5 petugas fasiliti kesihatan swasta positif jangkitan terbabit. Mereka bukan yang bekerja merawat pesakit-pesakit COVID. Ini adalah kerana apabila mereka hendak merawat pesakit yang berpenyakit COVID ni, mereka kena pakai ataupun infection control dan protect themselves sebelum mereka boleh masuk ke ward tersebut. Jadi tidak ada seorang pun
warga Kementerian Kesihatan yang berkhidmat ataupun bekerja di ward-ward COVID dijangkiti. Yang dijangkiti ialah mereka telah dijangkiti di luar Kementerian Kesihatan dan masuk ke hospital dan menjangkiti rakan-rakan yang lain. Jelasnya hasil siasatan juga mendapati kesemua mereka merupakan kontak rapat generasi pertama dan kedua melibatkan kluster jemaah tabligh. Difahamkan 2 daripada 19 kaki tangan KKM kini sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU. Sehingga 14 Mac lalu, 337 anggota KKM menjalani ujian saringan pengesahan COVID-19. Dari jumlah tersebut, 251 didapati negatif, manakala baki 86 lagi masih menunggu keputusan. Bukit Aman mengesahkan 6 anggotanya positif COVID-19. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, 335 ahli keluarga mangsa masih menunggu ujian saringan kesihatan. Beliau berkata perkara itu memperlihatkan risiko yang perlu ditanggung anggotanya dalam menjalankan tugas ketika negara berdepan dengan penularan wabak itu. Tan Sri Abdul Hamid turut memaklumkan Perintah Kawalan Pergerakan yang memasuki hari keempat hari ini menunjukkan orang ramai sudah mematuhi peraturan ditetapkan dengan menghadkan pergerakan mereka, meskipun ada segelintir masyarakat yang masih menjalankan aktiviti di luar. Polis sebelum ini melancarkan op COVID-19 pada 18 Mac lalu dengan menjalankan ratusan sekatan jalan raya dan pemantauan bagi memastikan rakyat mematuhi peraturan Perintah Kawalan Pergerakan. Di Sarawak, sebanyak 7 bahagian dikenal pasti sebagai kawasan hotspot wabak COVID-19. Susulan itu, kerajaan negeri mengarahkan penutupan hampir ke semua pintu sempadan yang berkuat kuasa serta-merta. Bagaimanapun, sempadan antara Sarawak dan Brunei masih dibuka dari jam 6 pagi sehingga 8 malam. Turut dibuka sempadan Sarawak dan Kalimantan dari jam 9 pagi sehingga 3 petang. The COVID-19 hotspots in Sarawak are as follows: Kuching, Serian, Betong, Serike, Bintulu, Miri and Limbang. Beliau turut memaklumkan pakej bantuan ekonomi kepada rakyat di negeri itu akan diumum Isnin ini sekaligus membantu golongan yang terjejas ekoran Perintah Kawalan Pergerakan hingga 31 Mac ini. Tambahnya, kerajaan negeri telah mengimport bekalan tapis muka dan pencuci tangan pembasmi kuman dari China. Sesiapa yang terbabit dalam bidang penting dibenarkan keluar bekerja termasuk nelayan bagi memastikan bekalan makanan kepada rakyat mencukupi. Bagaimanapun, golongan berkenaan mesti mengikut segala garis panduan dan arahan pihak berkuasa. Kita putuskan semalam garis panduan dikeluarkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, siapa yang terlibat dalam bidang esensial, termasuklah nelayan. Kalau nelayan tak keluar, tak ada orang nak tangkap ikan. Jadi masih dibenarkan nelayan-nelayan keluar untuk tangkap ikan supaya bekalan makanan kepada rakyat kita masih dapat terpelihara. So bidang-bidang esensial ni masih dibenarkan untuk beroperasi, tapi mesti ikuti segala garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan ikuti juga segala arahan daripada pihak polis, pihak tentera dan sebagainya nanti. Saya dah katakan tadi, segala yang 10 juta ini nanti akan diserahkan kepada... Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fadilah turut menegaskan hanya seorang wakil atau ketua keluarga sahaja dibenarkan keluar untuk membeli barang keperluan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dari segi dasar, perkara ini ialah kalau mengikut perintah larangan yang dibenarkan keluar, misal kata untuk membeli barang keperluan. Sama ada dia nak beli barang-barang makanan ataupun terpaksa beli ubat-ubatan, hanya dibenarkan seorang, ketua keluarga. Itu garis panduan asas. Tapi misalnya kalau terpaksa ada membawa orang, itu dia kena beri penjelasan pada pihak polis. Pihak polis akan menggunakan budi bicara.
Jelas beliau sekiranya terpaksa keluar, mereka perlu mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan iaitu mencuci tangan dan mengikut penjarakan sosial. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Fadilah berkata, satu garis panduan telah dikeluarkan bagi memberi kebenaran kepada kementerian terbabit mengeluarkan surat atau bukti pengenalan kepada sesiapa yang terlibat dalam bidang penting atau kritikal supaya dibenarkan keluar bekerja sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sudah pun tadi dibincangkan juga, garis panduan telah dikeluarkan oleh MKN. MKN bersama dengan Kementerian Kesihatan sudah menurunkan kuasa kepada kementerian-kementerian terbabit untuk mengeluarkan satu bentuk, sama ada bentuk surat ataupun pengenalan kepada mereka yang terlibat dalam kerja essential ataupun critical supaya mereka boleh turun untuk berkhidmat. Dan ini lebih memudahkan polis supaya tidak menimbulkan keadaan yang tidak tentu di lapangan. Semalam, Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, perakuan kebenaran bertugas akan diberikan kepada petugas sektor awam dan swasta yang terbabit dalam perkhidmatan penting sepanjang tempoh PKP. Sebelum ini, seorang waris mengeluh apabila jururawat peribadi ibunya ditahan dalam sekatan jalan dan tidak dibenarkan ke rumah pesakit meskipun jururawat terbabit mempunyai surat pengesahan bekerja oleh majikan. Pesakit menghidapi penyakit kritikal dan memerlukan rawatan teliti daripada jururawat. Dan Datuk Seri Fadilah Yusof turut memberi amaran individu yang menyembunyikan maklumat mengenai sejarah serta hubungan rapat dengan mangsa COVID-19 boleh dikenakan hukuman serta-merta. Katanya tindakan itu merupakan satu jenayah dan boleh menyebabkan risiko jangkitan kepada pihak lain. Declare, kita dah ada kontak bagi tahu pihak hospital, pihak klinik supaya mereka tidak dijangkiti, mereka tidak akan didedahkan dengan risiko dijangkiti. Dan Sagria diingatkan bahawa kalau kita tak declare, sebenarnya pihak polis boleh ambil tindakan di bawah undang-undang untuk ditangkap dan ambil tindakan perundangan, sama ada dihukum dan didenda sebagainya, sebab kita tidak mengisytiharkan diri kita ini sudah pun terdedah kepada mereka yang positif COVID-19. Nelayan. Di Kedah, Hospital Pantai Laguna Merbok, Sungai Petani menutup khidmatannya mulai esok hingga 23 Mac ini bagi proses menyah virus susulan penemuan kes positif COVID-19 pertama di premis berkenaan. Kes melibatkan seorang wanita berusia 30 tahun yang tidak mendedahkan maklumat terperinci ketika proses saringan dijalankan di hospital itu. Difahamkan mangsa dimasukkan ke wad bagi tujuan kelahiran anak mengikut proses biasa. Bagaimanapun, wanita itu mula menunjukkan simptom demam selepas melahirkan anak. Pemeriksaan lanjut mendapati wanita itu tinggal bersama ahli keluarga yang telah menghadiri ijtimak tabligh di Masjid Seri Petaling di Kuala Lumpur dan disahkan positif berkenaan. Kesemua tempat yang dilawati pesakit ini telah dinyah virus mengikut garis panduan. Proses mengenal pasti kontak dilakukan melibatkan semua staf yang berurusan dengan pesakit dan ditempatkan dalam kuarantin. Mujur pemeriksaan ke atas staf disahkan negatif jangkitan COVID-19. Pesakit itu kemudian dihantar ke Hospital Sultanah Mahiyah Al-Ustar untuk tindakan selanjutnya. Kedutaan Malaysia di Kiev, Ukraine sedang berusaha membawa pulang 7 rakyat Malaysia yang dilaporkan terkandas akibat larangan perjalanan dikenakan negara itu sejak 17 Mac lalu ekoran penularan wabak COVID-19. Kedutaan itu dalam satu kenyataan berkata, 7 rakyat Malaysia terdiri daripada 2 kumpulan tidak dapat meninggalkan negara itu untuk ke Malaysia melalui Istanbul atau mana-mana destinasi lain. Kumpulan pertama terdiri daripada 3 individu daripada satu keluarga yang sama bercuti di Ukraine, manakala kumpulan kedua iaitu 4 yang lain melancong di Kiev.
Sehingga semalam, kedutaan dimaklumkan terdapat penerbangan dikendalikan kerajaan Turki menerusi SkyUp Airlines untuk mengangkut penumpang masuk dan keluar dari Ukraine ke Istanbul dalam beberapa hari lagi. Tambah kenyataan itu lagi, kedutaan turut membantu rakyat Malaysia yang tamat visa untuk mendapat tempoh lanjutan melalui perancangan khas dengan Kementerian Luar Negeri Ukraine. Rakyat Malaysia yang berada di Ukraine dinasihatkan terus berada di sana sehingga perkembangan seterusnya. Penduduk kampung lebih akur dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berbanding kawasan bandar. Setidak-tidaknya itulah rumusan oleh Jabatan Penerangan Perak bagi penerimaan PKP di negeri itu. Kampung pula macam mana tuan keadaannya? Bagi kawasan kampung ni cuma masyarakat lebih memahamilah bagi saya sebab pergerakan mereka cuma saya melihat mereka membeli barang keperluan sahaja dan mereka balik ke rumah masing-masing. Berbanding yang berada di bandar ni, orang kata mengambil kesempatan untuk berada di luar dan sebagainya. Hassan Asyari berkata demikian dalam satu temu bual selepas melakukan hebahan PKP bersepadu antara Jabatan Penerangan, Majlis Perbandaran Taiping MPT dan polis di sekitar Taiping. Tinjauan semasa hebahan yang bermula jam 8 pagi tadi juga mendapati masih ramai yang tidak peka akan PKP. Jangan bawa anak uncle, balik. Anak tambah bawa kecil. Di Plaza Perbandaran Taiping, seorang peniaga diarah menutup gerainya segera oleh Ketua Bahagian Penguatkuasa dan Keselamatan MPT Musna Rizal Abdul Manap selepas didapati masih beroperasi. Di Taman Kaya pula ada sebilangan individu yang masih berdegil dan membawa kanak-kanak dan keluarga ketika membeli barangan keperluan harian. Kesemua mereka dinasihati lalu diarahkan bersurai serta mengikuti PKP seperti yang ditetapkan. Bertemu kembali. Juga yang wajar dicontohi inisiatif oleh Masjid Al-Rawdah Seksyen U10 Shah Alam. Belum pun setahun beroperasi, Masjid Al-Rawdah mampu menghulurkan bantuan keperluan asas kepada penduduk sekitar yang memerlukan. Usaha ini dilakukan pihak pengurusan Masjid Al-Rawdah apabila mengetahui ada ahli karyahnya terputus bekalan makanan sejak perintah itu dikuatkuasakan pada 18 Mac lalu. Antara yang dilaporkan terjejas penuntut Universiti Teknologi Mara UiTM Puncak Perdana yang menyewa di kawasan perumahan itu. Barangan makanan seperti beras, gula, tepung dan minyak masak yang diagihkan adalah sumbangan dari syarikat dan orang persendirian. Perkara itu dihebahkan melalui kumpulan WhatsApp Persatuan Penduduk. Mereka yang berkehendakkan akan datang ke masjid dan ahli jawatan kuasa masjid yang bertugas akan menghulurkannya di pagar masjid. Kami belajar, bekalan makanan pun banyak yang terputus. So, sebagai aktiviti masjid ni, kami rasa berbantulah bagi belajar. Sebab, ya, pengalaman terputus kan. So, kami pun nak galakkan belajar untuk lebih ramai datang ke masjid. Syukur pada semua ni dapat bantu kami sebab kami nak balik pun tak boleh sebab kami ikut cakap Perdana Menteri seperti mana yang dia cakap semalam tu. And yes, kami pun student, so terima kasih sangatlah pada pihak masjid sebab bantu kami semua. Tak kala cuti sekolah dipanjangkan dan institusi pengajian tinggi ditutup sementara dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP diambil sebagai peluang untuk meneruskan pendidikan akademik selain mengeratkan ukhuwah antara keluarga. Bagi seorang ejen hartanah, belajar di rumah atau homeschooling yang diterapkan sejak 6 tahun lalu sangat praktikal dalam situasi semasa. Ikuti laporan disediakan rakan setugas wartawan Izzati Rizal. 美国 is America. Okey. Sebagai menyahut arahan Perintah Kawalan Pergerakan, temu bual ini dilakukan melalui rakaman telefon dan Facebook Live. Azil Azhar, 40 tahun, mendidik dua anaknya dengan memberi kebebasan kepada mereka dalam mendalami sesuatu yang diminati. Sharifah Alfa Said Muhammad Fadil, 6 tahun dan adiknya Said Afan, 2 tahun, tidak dipaksa mengikuti subjek tertentu. Menurut Azil, proses pembelajaran di rumah tidak sama seperti di sekolah, memandangkan ianya dilakukan dalam suasana santai. Jangan limitkan kepada kena belajar
kena belajar matematik, kena belajar sains, kenapa jangan limitkan pada tu. Gunakan masa ni untuk suruh dia explore minat dia, because it's gonna be useful. Esok lusa apabila dia besar, dia perlu menjadi self-directed learner juga kan. So why not start now kan. So ni masanya untuk suruh anak explore mata pelajaran ataupun belajar knowledge yang dia minat. Coding, robotik, even baking. Azil berkata ibu bapa boleh merujuk di internet untuk pilihan kepada modul pembelajaran yang diinginkan. Antara yang dicadangkan termasuklah modul Akademi Han dari Amerika Syarikat, manakala dalam negara Learning Pod dan BSc Flick. Berdasarkan pengalamannya, pendidikan di rumah melahirkan hubungan istimewa antara ibu bapa dan anak. Pendakwa bebas Datuk Dr. Nur Hafizah Musa pula berkata tempoh 14 hari di rumah adalah waktu mengeratkan hubungan kekeluargaan. Ya, kita boleh susun jadual, kita boleh minta kerjasama semua anak dara kita yang belum pandai masak. Ya, kita cuitlah sikit, jom tolong Umi kat dapur. Ya, tolong mak kat dapur. Apa dia? Dalam masa yang sama kita nak ajar mereka biar pandai juga memasak. Ya, orang perempuan kot mana pun, ya, bahkan zaman sekarang lelaki pun tuan puan kena pandai juga asas-asas memasak kat dapur. Beliau berkata tempoh perintah dikeluarkan kerajaan itu sewajarnya dimanfaatkan, termasuklah mendirikan solat berjemaah di rumah di samping menyuburkan jiwa dengan melaksanakan ibadah lain. Pesan Datuk Dr. Nur Hafizah jangan membazir tempoh ini dengan kegiatan yang pasif seperti banyak tidur, makan atau berhibur secara berlebihan. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sememangnya pendidikan awal itu bermula dari rumah. Justru itu gunakan tempoh PKP ini sewajarnya dengan merapatkan kembali hubungan kekeluargaan yang terbatas akibat kekangan masa. Izzati Rizan melaporkan. Kembali bersua dalam segmen sukan. Ekoran penularan wabak COVID-19 di seluruh negara ketika ini. Nasib bekas-bekas atlet kebangsaan di bawah Yayasan Kebajikan Atlet YAKIP yang terkesan ekoran tempoh Perintah Kawalan Pergerakan menjadi keutamaan. Justru YAKIP akan mengenal pasti individu yang layak untuk menerima bantuan RM100,000 yang disalurkan Kementerian Belia dan Sukan menerusi Pelan 7 Inisiatif Proaktif KBS berkuat kuasa 18 hingga 31 Mac ini. Difahamkan yayasan itu akan membantu seramai 2,875 ahli berdaftar sekiranya pendapatan harian mereka terjejas kerana penularan wabak itu. Jadi kita ada dua fasa, di mana fasa pertama kita akan membantu semua atlet, bekas atlet yang dijangkiti ataupun disyaki dijangkiti COVID-19. Fasa 2 di mana kita akan juga cuba membantu mereka yang untuk menyelesaikan masalah ekonomi mereka, di mana mereka yang ada gerai-gerai ataupun food truck ataupun gaji harian ataupun tidak dapat meneruskan kelas-kelas seperti taekwondo, karate dan silat. Kita akan cuba membantu mereka. Menurut Pengerusi YAKIP, Datuk Nurul Arifin Abdul Majid, buat masa ini pihaknya belum menerima sebarang laporan mengenai bekas atlet yang dijangkiti wabak COVID-19. Jika ada bekas atlet yang dijangkiti atau disyaki positif wabak COVID-19, mereka akan diberi keutamaan dalam mendapatkan bantuan yang disalurkan. Dan ekoran wabak sama, kejohanan pusingan akhir Piala Thomas dan Piala Uber 2020 yang dijadual berlangsung di Arena Ceres di Aarhus, Denmark dari 16 hingga 24 Mei ini terpaksa ditunda kepada 15 hingga 23 Ogos nanti. Perkara itu diumumkan Setiausaha Agungnya Thomas Lane yang memaklumkan keputusan penangguhan itu dicapai selepas rundingan dengan Persatuan Badminton Denmark, Majlis BWF, Majlis Pemandaran Aarhus serta rakan komersial mereka. Keputusan diambil ekoran sekatan perjalanan dan tempoh kuarantin yang dikenakan beberapa negara di samping kesulitan logistik. Berikutan keputusan itu, Forum Ahli dan Mesyuarat Agung Tahunan Badan Dunia itu yang dijadual pada 20 dan 21 Mac ini turut ditunda kepada 20 dan 21
Ogos. Sementara itu, BWF dalam kenyataan berasingan berkata 5 kejohanan termasuk 3 kejohanan benua bagi pusingan kelayakan Sukan Olimpik Tokyo 2020 pada April ini dibatalkan susulan isu sama. Kejohanan itu termasuk antarabangsa Croatia 2020, antarabangsa Peru, kejohanan Eropah, kejohanan Asia dan kejohanan individu Pan Am. Laporan sukan itu mengakhiri berita TV9 malam ini. Kita teruskan bersama dalam segmen global bersama dengan Taufik dan juga pasangan barunya malam ini yang tidak kurang comelnya. Baiklah, kita terus bersama dengan segmen global. Silakan. Baiklah, terima kasih Zara atas laporan tadi dan minta Zara juga jaga diri buat sementara waktu ini kan wabak COVID-19 melanda dunia ini. Dan Taufik? Baik, Wah, hari ini kita merupakan hari pertama kita digandingkan bersama dalam pentas global. Jadi sebelum itu, kita akan memberi laluan kepada Pop Express dan global kita akan bersiaran pada jam 8.40 malam. Dan sebelum itu Taufik, kita lihat dulu perkembangan ataupun tajuk utama Global TV9 malam ini. No! Quick! Stop! Leave! Quick! Leave!